Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan juga Wan Alif. Hari Isnin, hari yang baru 23 Ogos 2021. Semestinya bersiaran langsung di TVS saluran 122 dan kenapa tiba-tiba peace? Tak tahulah, hari baru kot, semangat baru. Yes, betul, dan kita pun dah hampir di penghujung bulan Ogos. Ya, betul. Dan kita pun ada Perdana Menteri baru. Ya, ada Perdana Menteri baru bersempena dengan bulan Kibar Jalur Gemilang kita, bulan sambutan Hari Kebangsaan kita. Jadi tunjukkan apa kata orang, semangat kita, semangat patriotik kita untuk kita dalam cabaran COVID-19 yang pastinya kita rindu dengan sambutan-sambutan majlis sebelum ini, John. Rindu nak rami-rami, bergumuk-gumuk. Tapi kena tu bergumuk siapat. Gumuk je kena. Jauh-jauh. Jauh-jauh. Dapat dekat-dekat. Okey, John. Ya. Sarapan dah? Sarapan belum. Itu soalan paling penting dalam setiap kali kita live. Sarapan tu penting lah. Kalau sarapan, kalau kita tak sarapan, dia tak bagi energi, John. Tapi tak tahu lah, John lah. Mungkin saya dia sarapan. sebenarnya ada rancangan ataupun plan pergi makan dine in. Tak boleh dine in, John. Nak dine in, itu tapi masalah dia. Nikmat ditarik balik. Itulah kita tak disiplin, SOP tak patuhi, kes pun makin meningkat. Jadi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak telah pun mengumumkan bahawa dine-in sudah tidak dibenarkan di zon selatan. Usahlah kita nak menunjuk jari salah siapa penyebab. Ini adalah tanggungjawab kita bersama, tingkatkan kawalan ke diri kita, elak kita menjadi penyebab ataupun mangsa jangkitan COVID-19. Jadi lindung diri, lindung semua. Okey, Jan. Hari tu pagi yang indah, kita ada dua tetamu istimewa. Betul. Tetamu kita hari tu merupakan pensyarah, dan tapi dua-duanya adalah doktor. Betul. Dua-dua doktor. Dan seperti sebelum tu, bukan doktor perubatan, tetapi dia doktor dalam bidang ataupun kepakaran dia masing-masing. Betul. Okey, kita tak naklah buang masa pagi-pagi ni. Semangat ada, walaupun hari ini, hari Isnin, masih lagi PDPR. Adik-adik bangun dah. Mak bapak kejut ke adik-adik kita, anak-anak bangun. Tengok Sejahtera Asia. Ada info bermanfaat. Okey, hari ini kita bersama dengan Dr. Hatta Indrawani Zaini, Ahli Esko Sarawak Heritage Society, dan juga Dr. Candy Mithod, pensyarah kanan Tunku Abdul Rahman University College Kuala Lumpur, yang akan membincangkan tajuk dia konservasi warisan Sarawak dalam era digital. Itu dan juga daripada Dr. Atta. Ya, Dr. Atta. Lepas tu Dr. Candy pula akan membicarakan mengenai mengabadikan budaya kaum Bidayuh melalui seni visual. Ya, tanpa melengahkan masa, kita mempersilakan tetamu kita. Selamat datang, Dr. Candy. Selamat datang. Apa khabar? Sihat? Sihat. Sihat? Sehat hari ini. Terima kasih. Kalau ikutkan hari ini, kalau bukan dalam situasi COVID-19, memang dah ada kat KL kan? Yes, dah ada ke KL, saya akan buat kelas, online kelas. Pandemik COVID-19 semuanya online sahaja. Jadi bolehlah bekerja daripada Kuching. Masih juga boleh sampaikan maklumat dekat KL. Bukan penghalang segala itu, betul tak? Betul. Dan Dr. Candy merupakan salah seorang pensyarah, penyelidik dan juga artis seni visual, sebagai seorang penggiat seni juga. Dr. Candy meneroka budaya dan juga seni tradisional komuniti Bidayuh, dan harapan karya yang beliau hasilkan dapat menjadi satu medium untuk mengketengahkan budaya kaum Bidayuh di ambang kepupusan. Jadi beliau, tak silap saya, seorang yang berbangsa Bidayuh juga. Yes, betul. Orang Bidayuh. Tapi saya nak tanya, apa khabar dalam bahasa Bidayuh? Oni abamu. Oni abamu. Oni abamu. Tadi saya hafal, tak apa-apa. Oni abamu. Okey, jika kita lihatlah bila sesi temu bual bersama Dr. Candy sebelum ini berkatakan bahawa mempunyai bakat melukis. Boleh Dr. Candy kongsikan ataupun ceritakan yang mendorong Dr. Candy untuk berani mencuburi dalam bidang penyelidikan budaya Bidayuh dan juga seni visual ini secara sepenuh masa ini, Doktor? Okey. Sebenarnya yang mendorong saya untuk mencuri bidang seni visual ini adalah semangat ingin perubahan dalam keluarga saya, terutamanya dalam diri saya juga. Sebenarnya saya tak pandai sangat melukis dan mewarna sebelum ni masuk universiti, tetapi disebabkan natural bidang itu sendiri membuat saya untuk praktis dalam masa sama. Assignment yang lecturer bagi itu membuat kita terus berusaha untuk membuat assignment. Dalam masa yang sama juga saya explore different kind of material, medium. Dalam masa sama saya mendapat identiti saya, menerkai siapa saya, diri saya. Dalam sama-sama saya rasa macam penyelidikan pula
Dia berkait rapat dengan penulisan. Sebab saya agak lemah dalam hal ini. Jadi saya rasa sebagai student, saya rasa saya kena mencari sesuatu yang saya lemah. Dan bila saya mengambil subjek tersebut, saya akan berusaha untuk terus lebih berjaya dan akan membuat saya lebih baiklah. Dalam masa sama sebenarnya dorongan, minat dan kemahiran dan pengalaman tu datang seiring sebenarnya waktu saya belajar. Okey, walaupun mungkin tak pandai nak menghasilkan, tetapi disebabkan oleh kelemahan itu belajar dan ada minat supaya sekarang dah menjadi seorang artis seni visual. Yes. Okey, jadi kita pun tahu juga kaum Bidayuh ni sebenarnya ada pelbagai. Dia ada Bidayuh Selakau, Bidayuh Jagoi, Biatah dan sebagainya. Jadi setiap komuniti ini mempunyai dialek bahasa yang berbeza. Jadi bagi Dr. Candy sendiri, komuniti yang mana menjadi fokus penyelidikan Dr. Candy dan bagaimana anda melihat perbezaan ini memberi kesan kepada penulisan akademik dan hasil karya? Okey. Sewaktu saya undergrad, saya mula membuat penyelidikan tentang kaum Bidayuh. Seperti yang anda terangkan tadi, Bidayuh terdapat 4 subgroup dekat Sarawak lah. Terutama di daerah Bau, Lundu, Peneris Sempadawan dan Serian. 4 perbezaan ini tidak memberi kesan kepada saya lah, terutama penulisan dan karya saya, kerana setiap subgroup ini mempunyai dialek yang tersendiri. Dia mempunyai persamaan dan perbezaan dari segi budaya, dari segi pakaian, dari segi traditional art dia sendiri dan terutama ritual. Tetapi inilah yang membuat dia orang punya keunikan tersendiri sebenarnya. Sebab dari sini saya memfokus kepada Baut Sarawak, area Baut, sebab di mana tempat saya datang. Dalam masa sama, saya cuba untuk fokus kepada traditional art yang related dengan ritual ceremony. And then sebenarnya kalau you pergi dekat kampung-kampung kat area Bidayuh juga, biasanya dia orang mempunyai dialek yang berbeza sebenarnya. Yang itu yang bagusnya sebab dia boleh slang. Terutama slang dia berbeza. Slang berbeza walaupun dekat area Baut Tapi sendiri. maksud dia macam mana? Sama ke atau macam mana? Dia punya slang. Slang? Tapi Lorat maksud lah. lorat dia, tapi maksud dia lebih kurang sama. Okey. And then saya mempunyai fokus sebab saya rasa mulai research saya ni, saya boleh letak aplikasi the element and principle of Bidayuh punya culture dekat saya punya penulisan dan saya punya karya lah. Ada fokus sendiri. Ada fokusnya sendiri yang pastinya mengetengahkan bahasa lokal, bahasa Bidayuh yang boleh dikatakan unik dan mempunyai lorat masing-masing mengikut daerah ataupun kawasan masing-masing. Betul tak, Jen? Macam John sendirilah, kalau kita nak pergi kawasan ni lain dia punya bahasa Bidayuh dia, kawasan ni lain punya bahasa, tapi kebanyakan dia menyatukan satu maksud yang sama sebenarnya. Cuma penyampaiannya. Ya, betul. Dia macam bahasa Sarawak pun macam tu juga. Bahasa Sarawak Melayu, lain tempat ada slang dia input. Macam ada dekat kampung Sebuyoyo, Semunjan si ada. Betong pun lain juga. Macam itulah. Lebih macam itulah. Jadi Dr. Candy, bagi mengalokasi identiti dan juga pengalaman anda membesar dalam komuniti Bidayuh tu, kehidupan Bidayuh tu yang pastinya kita dari kecil sehingga besar sampai kini tu. Dan apa proses menghasilkan sebuah seni visual yang mudah orang fahami bagi kita sendiri, Dr. Setiap individu mempunyai kefahaman dan interpretasi yang berbeza terhadap karya seni sebenarnya. Itu bergantung pada dia punya pemikiran, apa dia lihat, analisis dan berkait rapat dengan pengalaman dia orang lah, penghaman dengan pengetahuan. Dari situ proses penilaian akan berlaku lah. Berdasarkan konsep ini sebagai researcher, saya try untuk menerapkan dia punya ritual, dia punya filosofi dekat dalam I punya karya seni. Dalam masa sama juga saya suka menggunakan karya-karya contemporary sebab itu lebih rapat dengan dunia moden juga. Dalam masa sama saya akan gabungkan juga traditional material kerana itu lebih dekat dengan budaya Bidayuh sendiri sebab kita kena hidup harmoni dengan nature sebenarnya. Then I try to masukkan elemen-elemen ni dalam saya punya artwork lah dengan penulisan saya juga. Bukan mudah nak terjemahkan dalam bentuk lukisan, bentuk artwork ini budaya ataupun culture kita ni di Sarawak yang banyak banyak tentang etnik-etnik dia, latar belakang budaya dan juga yang paling penting makanan kat Sarawak. Dari tadi sebut pasal makanan je. Bidayuh pun ada makanan special dia. Melanau pun ada. Tetapi cakap tentang makanan lapar pula. Kita rehat seketika dan kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia.
Terima kasih kerana tetap bersama kami di Sejahtera Asia pagi ini. betul. Banyak gangguan sebenarnya minta peace. Dia minta saya peace. Ya, dan juga kita Macam-macam lah bersiaran langsung juga lah di Facebook Betul. Sejahtera Asia dan juga Facebook TVS. Jadi kepada anda yang mungkin malas nak buka televisyen, boleh menggunakan telefon smartphone sekarang, buka je Facebook, tontonlah kita. Segalanya di hujung jari saja. Tapi sebelum tu saya nak menyapa pagi komen daripada Facebook Yap. live kita, iaitu Salwa Bahas. Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi jugalah. Betul, selamat Semoga pagi. hari ini dipermudahkan segala urusan, sentiasa santai-santai saja. Okey John, Yes. berbalik dengan topik kita tadi untuk tetamu kita, iaitu mengabadikan budaya kaum Bidayuh melalui seni visual. Yap. Bukan mudah loh nak kita lukis. Pendek cerita, seni visual ni kalau saya lah melukis saya tahu. Tapi sebenarnya dia banyak mendalam lagi. Dan bagi Dr. Candy, seorang yang kata orang berpengalaman hampir 8 tahun dalam bidang seni visual, betul. dan yang pastinya sekarang pelajar-pelajar ataupun dia punya anak murid, Anak kata murid. orang Sarawak, anak murid ada nangga di kaca TV Yes, kita tu. betul. Tapi Yap. bila kita bercakap tentang seni Yap. dan juga budaya ini, Dr. Candy melihat sendiri sebuah komuniti ini yang mempunyai sistem ataupun rekod tulisan seperti yang kita ada sekarang. Dan selain itu kajian yang mungkin menjadi lebih mencabar kerana ada setengah tempat kajian dianggap suci dan mempunyai pantang larangnya yang tersendiri. Bagaimana Dr. Candy mengatasi kekangan seperti ini? Pada pendapat saya, ini merupakan salah satu proses sebagai seorang penyelidik sebenarnya. Sebab dia berkait rapat dengan kita punya pengalaman, pemahaman dan kita punya pengetahuan. Bagaimana kita membawa diri ke dekat sesuatu tempat untuk mendapatkan maklumat, berkongsi ilmu budaya mereka sebenarnya. Dari segi proses penilaian, kepercayaan tu sangat penting di antara penyelidik dan juga komuniti akan berlaku automatically lah. Yap. Semua proses ini mengambil masa, tetapi berbaloi sebenarnya bila tiba masanya. Sangat berbaloi. Seperti yang tertera di kaca TV sekarang, apakah yang sedang yang ditunjukkan ini? Mungkin boleh cerita sikit mengenai hasil kerja ni. Ini yang dia merupakan tipadok. Tipadok merupakan wood carving untuk Bidayuh. Saya try untuk interpret dekat my artwork sebab this one sebenarnya represent protection dari evil spirit sebenarnya. And then saya try to untuk buat contemporary supaya macam the dying culture akan I protect sebenarnya. Ni merupakan saya punya performing live performance. I do live painting 5 minutes. 5 minit ni kadang-kadang sangat stres sebab dalam masa 5 minit you kena siapkan you painting. Dalam masa sama saya juga menggunakan music untuk live painting 5 minutes. Kena layan dengan muzik juga. Kalau tak ada muzik mungkin tidak dapat menghasilkan karya seindah. So ini merupakan seperti ini. lukisan. Lukisan ni ada saya letak wood carving juga, ada masa sama ada saya buat lukisan lah. Saya menggunakan elemen-elemen macam from nature, macam dari tanah, dari pasir untuk mengekalkan identiti sebenarnya sebab saya rasa memang kita human ni ada related dengan nature. Okey, bila lihat daripada hasil karya Dr. Candy sendiri, ada cabaran dari sudut gangguan ke atau apa tengah menghasilkan satu karya itu? Sebenarnya benda kita buat artwork ni kita kena ada mood sebenarnya. Dalam masa sama mood, gangguan tu tak ada sebab saya sebagai artis, mereka mempunyai dia punya soul sendiri. Sebab kalau you pergi galeri, sometimes you tengok artwork tu you rasa ada connection. Sebenarnya artis tu sendiri telah memberi semangat dalam dia punya karya seni sendiri. Kira macam berinteraksi dengan kita punya karya. Jiwa kita kena kita terletak. Dalam maksud dia John. Menghasilkan lagu juga perlu dengan liriknya yang ada berkaitan dengan jiwa kita. Dan pasti pandai berlagu jugalah. Betul. Okey, jadi Dr. Candy, kita tahu juga selain daripada itu, mungkin boleh kongsikan juga apakah antara cabaran lain yang mungkin selalu dihadapi ataupun yang dihadapi oleh doktor sendiri sepanjang terlibat dalam industri seni visual ni? Saya rasa mendapat kepercayaan dorongan tu terutama dalam bidang seni dan budaya lah. Pada pendapat saya kebiasaannya setiap individu tu dia mahu macam seorang untuk membuat rujukan dan inspirasi untuk bidang yang dia nak ceburi sebenarnya. Dalam masa sama, sebenarnya cabaran mendokumentasi ni agak sukar bagi saya sebab saya bekerja di Kuala Lumpur dan saya punya research dekat Baut Sarawak. Sebab sometimes dia akan bertukar dia punya tarikh untuk ritual. Sebab untuk kerajaan tak mengizinkan lah. Dalam masa sama saya rasa mencabar dari segi bahasa juga. Bayangkan saya pergi interview bahasa Bidayuh dan saya akan
transkrip kepada bahasa Melayu untuk pergi bahasa Inggeris. Proses tu agak mengambil masa. Dalam masa sama, DP maksud tu agak berbeza juga, tapi saya try untuk mendapatkan maksud yang agak sama. Bila Dr. Candy cakap tadi, Bidayuh ni ada di daerah-daerah tertentu dan juga mempunyai lorat tertentu. Bila Dr. Candy nak cuba terjemah ke dalam bahasa Melayu, adakah ia kajian ataupun hasil karya ni tertumpu di satu daerah ataupun keseluruhan daerah yang mempunyai bangsa Bidayuh itu? Saya rasa untuk ni saya fokus kepada Bau area sebab macam saya mentionkan tadi, sebab dia orang ada different kind of ritual. Sebab saya fokus kepada ritual tradisional sebenarnya. Dan itu memang akan membezakan juga. Sebab setiap daerah tu dia ada keunikan sendiri. Ada keunikan tersendiri, John. Ada semua yang tersendiri, bahasa sendiri, pantang larang tersendiri, seni Tak sendiri. boleh sebarang. Kalau sebarang tu boleh mengundang kata orang. Jadi dia fokus ketidaksejahteraan. pada bahagian baut saja. Bahagian baut Sarawak. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan juga apakah antara perkara ataupun aspek di dalam budaya komuniti Bidayuh ni yang kurang didokumentasi buat masa ini? Saya rasa bagi pendapat saya lah, terutama traditional art yang berkaitan dengan ritual seremoni sebenarnya masih belum didokumentasi dan diterkai. Ritual seremoni Yes, dalam masa sama mengenai motif dia sendiri, sebab Bidayuh ni sebenarnya dia ada motif dia sendiri sebenarnya. Tetapi tidak dokumentasi dengan banyak. Dalam masa sama daripada inspirasi dari mana dia datang, mungkin ada cerita di sebalik motif tersebut. Itu adalah salah satu yang interesting tu buatlah. Dalam masa yang sama juga gawai perubatan tradisional. Dan apa dia gawai? Gawai perubatan tradisional lah. Gawai perubatan. Gawai perubatan. Maksud dia gawai perubatan tu apa? Sebenarnya macam perubatan tradisional lah. Perubatan tradisional. Dia nama dia gawai juga tapi under perubatan tradisional lah. Nama dia gawai tetapi dia under perubatan tradisional. Wow, faham. Itu menarik dan menggunakan spiritual untuk mengubati pesakit lah. Sangat interesting sebenarnya, tapi tak banyak orang documentation benda macam ni lah. Faham. Seperti yang tertera di kaca TV, adakah itu yang digelarkan gawai perubatan itu tadi? Biasanya di Swan saya menggunakan weaving, anyaman dan saya letak ritual persembahan untuk gawai lah. Itu saya punya work. Cantik lah. Ini saya punya work 2017 dekat Petronas Gallery. Unik. Jadi sekarang macam hasil-hasil kerja doktor, adakah sedang dipamerkan sekarang? Ada tak dipamer? Tidak, sebab sekarang kan pandemik. Kebanyakan ada juga yang online lah. Jadi barang-barang ni disimpan di mana? Ni ada dekat KL dan ada juga dekat rumah saya sekarang dekat Bau, Sarawak. Okey, jadi Dr. Candy juga mungkin ada media sosial yang menunjukkan gambar-gambar hasil kerja? Ada. Di Instagram dan Behance lah. Di apa? Instagram dan? Behance. Behance. Behance Punya website untuk art design semua. Untuk art design sajalah. Faham. Boleh kita check it out dekat situ. Nak tengok lagi hasil kreatif yang tertera di TV saja dah cukup kreatif. Betul. Cukup tertarik. Saya rasa nak pergilah kalau tak bukan pandemik saya nak tengok depan mata. Betul lah. Okey John. Dan doktor sendiri, sejauh manakah kepentingan budaya dalam doktor sendiri untuk kata orang mengadaptasi hasil daripada seni kreatif ataupun seni lukisan atau sebagainya ini yang boleh doktor kongsikan pengetahuan tersebut kepada orang ramai di luar sana dan terutamanya generasi-generasi baru dari bangsa Bidayuh itu sendiri. Pendapat saya peranan penyelidik dan seni visual amat pentinglah dalam sesebuah masyarakat sebenarnya. Sebab saya cuba sentiasa berfikiran positif dan apa yang saya mampu rekod saya akan rekod. Ada sesengah perkara tu kita tak dapat rekod because zaman kita berbeza. Dalam masa sama, you kena tengok dan jurang agak besar dari segi generasi sekarang dan generasi sebelum ni. And then ada benda yang kita sempat kekalkan, kita kekalkan. Ada benda yang tak sempat tu, kita terus mencuba. Tapi sekurang-kurangnya kita dah berusaha untuk merekod lah. Itu paling penting bagi saya. Saya try my best lah. Merekod tu maksud dia buat video lah? Kita menggunakan pelbagai medium. Basically, kita boleh gunakan macam buat animation, buat illustration book. Dalam masa sama juga kita boleh menggunakan social media macam Facebook, Instagram. How kita nak mempromosi. Sebab saya rasa macam golongan muda ni, benda-benda ni important bagi kita, senang dia orang faham. Betul. Daripada kita, menulis itu sangat penting juga. Berdasarkan penulisan tu kita membuat
modern punya interpretation lah. Bila sentuh pasal hasil ini dan melibatkan anak muda, pastinya benda yang paling sensitif adalah kebudayaan dan juga agama. Bagaimana Dr. Candy melihat ini agar mereka melihat kedua-dua ini bukan penghalang untuk mengkaji ataupun meneruskan usaha yang mulia? Bagi pendapat saya, seorang individu itu harus mempunyai pemahaman dan pengetahuan untuk mengenal pasti perbezaan antara agama dan budaya sebenarnya. Sebenarnya agama dan budaya haruslah saling melengkapi sebenarnya. Dan secara tidak langsung membentuk jati diri seseorang. Itu yang paling pentinglah bagi saya. Jadi itulah banyak perkongsian dan saya sebenarnya sangat tertarik dan sangat sangat tertarik dengan hasil kerja Dr. Candy. Dan okey, mana kita boleh saksikan? Tadi kat Instagram, mungkin boleh bagi nama Instagram? Candy Method. Candy Method. Simple saja, senang. Senang saja, boleh cari di Instagram. Betul. Untuk lihat pula untuk saksikan karya dan juga hasil-hasil daripada Dr. Candy. Okey, jadi masa sangat mencuri kita. Terima kasih Dr. Candy atas perkongsian pada pagi ini dalam Sejahtera Asia. Sejahtera Asia mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Perkongsian yang sangat indah mengketengahkan budaya dan juga etnik negeri Sarawak. Dan selepas ini kita ada tetamu yang akan membicarakan tentang apa, John? Membicarakan mengenai heritage juga. Heritage. Mengenai konservasi warisan Sarawak dalam era digital. Tapi itu semuanya selepas ini. Jadi kita akan berehat sebentar. John dan juga Wan Alif akan kembali selepas ini. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dan terima kasih juga kita ucapkan kepada tetamu kita tadi, Dr. Candy Method, pensyarah kanan Tunku Abdul Rahman University College Kuala Lumpur, dan beliau dah pun kongsikan mengenai mengabadikan budaya kaum Bidayuh melalui seni visual. Sangat menarik yang dikongsikan oleh Dr. Candy tadi. Sangat menarik. Kalau bukan pandemik, tadi saya cakap saya nak pergi. Saya pasti saya rasa mesti banyak juga ada event-event yang melibatkan seni dan budaya, contohnya macam Rainforest World Music Festival, Rainforest Fringe. Kat Sarawak sebenarnya banyak sebenarnya event-event yang very culture related. Ya, gitu. Betul itu, John. Okey, John. Hari ini hari baru, John. Betul. Seperti yang John cakap tadilah. Di mana kita nak apa? Yalah, hari ini di blog yang ketiga ni kita akan kongsikanlah berita-berita dan juga informasi-informasi yang penting. Semestinya Sejahtera Asia memang nak suka kongsikan informasi-informasi ini. Jadi semalam Wan Alif, Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dah pun memberi ucapan yang sulung. Beliau yang pertama sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Jadi mungkin Wan Ali boleh kongsikan apakah antara intipati-intipati yang dikongsikan oleh Perdana Menteri kita sekarang, Datuk Seri Ismail. Seperti yang sedia maklum dan semua rakyat Malaysia sedia maklum, lembaran baru pucuk pimpinan negara. Hari ini bermulanya satu perjalanan seorang Perdana Menteri yang baru. Dan intipati dalam ucapan sulung Perdana Menteri semalam, iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri ucap terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama Jemaah Menteri Perikatan Nasional atas usaha takbir negara yang dilakukan sebelum ini. Ismail Sabri juga menggunakan istilah #keluarga Malaysia, rujuk rakyat Malaysia untuk ucapan sulungnya. Jadi ada hashtag baru kita. Hashtag baru. Keluarga Malaysia. Dan Ismail Sabri juga menyeru semua ahli parlimen sepakat selamatkan #keluarga Malaysia dari kemelut COVID-19. Memang bukan sahaja pimpinan di Malaysia, pimpinan di seluruh dunia pun mengharap sebegitu, John. Tapi kita harap segala usaha murni ini, yang amanah yang dipikul, apa kata orang itu, tanggungjawab yang getir dalam pandemik COVID-19 ini dapat dilakukan yang terbaik demi rakyat Malaysia yang dicintai. Yang itu yang kita nak dan yang kita doakan supaya pucuk kepimpinan baru di bawah Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail dapat memberi nafas baru kepada negara kita dan juga kepada rakyat kita, dan terutamanya dalam menangani wabak COVID-19 ini yang sangat getir sekarang sangat getir. Satu perjuangan yang mungkin belum tahu sama ada bila kemenangan dapat dicapai. Dan bila kita sentuh lagi tentang usaha melandaikan COVID-19 ini,
Ismail Sabri juga semalam menawarkan ruang kepada kepimpinan pembangkang untuk menganggotai Majlis Pemulihan Negara dan Jawatankuasa khas mengenai COVID-19. Jadi bukan masa untuk berbalah, bukan masa untuk mengorek sedalam-dalam kesalahan, tetapi inilah masanya untuk kita berpaut bagi bersama-sama bersatu untuk mencegah ataupun melandaikan COVID-19. Ya, dan juga menurut fellow kanan Majlis Profesor Negara Dr. Janeri Amir, beliau juga Dr. Janeri, beliau juga katakan bahawa ini adalah merupakan langkah yang serasi dengan agenda besar negara, bukan sahaja untuk memulihkan ekonomi tetapi keluar dari kemelut pandemik COVID-19. Jadi sangat baiklah pihak pembangkang pun harus ambil peluang ini untuk terus bekerjasama dengan kerajaan yang sedia ada supaya negara Malaysia lebih aman. Pandemik COVID-19 pun boleh kita lawan bersama. Betul. Dan siapa tak rindu untuk beralih pada zaman-zaman sebelum ini, naik belon kata orang Sarawak. Naik belon, dapat pergi KL, pergi sini-sini lah. Seronok. Ya, jadi itulah antara intipati yang dikongsikan oleh, ada lagi yang Wak Alif tak kongsikan? Dan semalam juga dia menyentuh untuk kestabilan politik perlu segera dicapai menerusi kebersamaan, termasuklah mewujudkan kerjasama rentas parti. Dia punya ayat rentas parti. Penting tu sekarang. Baik, dan Ismail Sabri juga ada madah sediakan pasukan pentadbiran untuk membantu negara segera keluar daripada masalah kesihatan global yang melanda kita. Malah kita ulang, asyik kita ulang dan harap benda ni tidak sia-sialah perjuangan selepas ini. John. Ya, dan seterusnya juga Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan nyamadah lah mengenai kerajaan ini untuk beri ruang kepada anak muda terus bersama-sama menerajui negara. Jadi anak muda merupakan satu platform kata orang barisan hadapan dalam pentadbiran negara. Bila kita lihat suara anak muda ini, kebanyakan mereka yang lahirnya daripada latar belakang universiti-universiti, bukan asing-asing juga dekat Malaysia dan luar negara. Memang perlu suara anak muda ini didengar, betul tak, John? Betul. Dan sekarang saya rasa dan memang patut pun kerajaan perlu mendapatkan input daripada semua golongan muda, termasuk mereka yang tidak terlibat dalam politik bagi setiap perangkaan dasar yang bakal dilaksanakan. Dan saya sangat setuju dan saya sangat sokong kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan sebab perlu melibatkan anak muda dalam pentadbiran kerajaan supaya dia lagi seimbang. Betul, seimbang, check and balance. Tidak lagi memihak kepada sebelah sahaja tapi perlu memihak kepada secara keseluruhan rakyat Malaysia yang tua, yang dewasa dan juga yang muda. Agar ia menjadi check and balance dan juga belia Malaysia bukan lagi sebagai pemerhati untuk kejayaan belia-belia di luar negara lah maksudnya. Dan kita menyentuh pasal COVID-19 pula di mana situasi yang makin getir, situasi yang membingungkan manakala kita sedang berhadapan dengan satu gelombang politik yang baharu, tetapi dalam masa sama pandemik masih lagi membelenggu kita. Okey John, laporan COVID harian bagi Malaysia bagaimana, John? Ya, semalam Malaysia mencatatkan 19,807 kes baharu COVID-19 yang telah pun menjadikan jumlah keseluruhan di Malaysia kini 1,555,093 kes. Dan menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Selangor masih mencatatkan kes harian yang tertinggi dengan 5,379 kes, diikuti Sabah 2,638 kes dan Kedah 1,948 kes. Sarawak masih juga mencatatkan angka yang tinggi iaitu 1,772 kes baharu. Dan turut melaporkan tambahan sebanyak 232 kes kematian menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 14,168 kes yang telah pun meninggal dunia akibat COVID-19 di Malaysia. Dan untuk Sarawak pula, bila sentuh pasal jumlah jangkitan COVID-19 setakat semalam iaitu 1772 merupakan tempat keempat di seluruh Malaysia yang membimbangkan kita. Dan semalam juga peningkatan ini menyebabkan kumulatif kes meningkat kepada 98,300 kes. Daerah Kuching
masih lagi mengekalkan satu tahap yang membimbangkan di mana mencatatkan kes 725, diikuti Samarahan 242, Baut 167, Lunduk 129 dan juga Serian 99 kes. Daripada jumlah harian tersebut, 286 adalah bergejala, manakala 1,486 tidak bergejala dan 5 kes import termasuk yang masuk daripada luar negeri ataupun negeri-negeri di seluruh Malaysia. Dan ia menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada seperti yang saya cakap tadi 98,300 kes. Dan semalam juga ada 3 kluster baru. Tiada kluster yang ditamatkan dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kluster yang masih aktif adalah 119 kluster. Dan besar harapan kita, John, sering kita ucapkan besar harapan kita, besar semangat kita agar kita dapat mampu mengatasi ataupun melawan COVID-19 ini. Ya, walaupun kita walaupun kebanyakan daripada kita dah pun menerima 2 dos vaksin, tapi janganlah membiarkan bahawa alasan itu untuk kita leka ataupun kita alpa dengan SOP dan sebagainya. 2 dos vaksin tak bermakna anda tidak macam lesen lah nak pergi berjoli sana berjoli sini. Tak boleh, bukan. 2 dos vaksin ni hanya untuk melindungi kita supaya kita tidak mendapat reaksi ataupun kesan sampingan yang teruk. Tapi masih juga boleh dijangkiti COVID-19, tapi ambil vaksin anda. Ayo sama-sama kita sematkan dalam diri kita #keluarga Malaysia, kita tentang COVID-19 habis-habisan. Dan selepas ini topik yang menarik dan juga tetamu kita sudah standby kat luar sana. Apa-apa pun kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia. Sarawakku sayangku, kebanggaanku selalu, aman makmur selamanya Sarawakku. Rakyat bersatu padu, pemimpin mengambil tahu, menuju mercu Sarawak.
Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Ya, terima kasih kepada anda masih lagi setia bersama dengan kami dua, Jonathan Ding dan juga Wan Alif. Semestinya bersiaran langsung di TVS saluran 122 Astro dan MyTV dan juga Facebook TVS dan Sejahtera Asia. Baik, Wan Alif, di blog kita yang keempat ini, mungkin berkongsikan apa topik dan tetamu kita. Okey, topik kita, tetamu kita topik dia iaitu konservasi warisan Sarawak dalam era digital. Seperti mana yang diumumkan ataupun yang selalu diperjuangkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita, iaitu ekonomi digital, semuanya digital di hujung jari. Betul lah. Zaman pandemik juga kita perlukan benda yang platform di hujung jari. Betul. Sebab tak banyak sentuhan sangat. Betul tak? Dan nak bercakap banyak tentang era digital ni, bukan saya pakarnya. Dan kita bawakan pakar di Set Sejahtera Asia pada hari ini, iaitu Dr. Atta Indrawani Zaini, ahli Exco Sarawak Heritage Society. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita beradik dengan Anding kah? Bukan. Sama nama. Aduh. Ya, jadi okey doktor. Kita warisan merupakan satu perkara yang penting lah. Dalam dunia yang semakin global ini, tetapi pemahaman dan sikap kita terhadap warisan budaya membentuk perasaan kita terhadap tempat dan konteks lebih daripada sebelumnya. Sebab sekarang dengan dunia digital dan sebagainya, mungkin pemahaman kita dan konteks kita pun berubah. Dan berbeza. Jadi secara amnya, mungkin doktor boleh kongsikan apakah faedah dan fungsi Sarawak Heritage Society dalam meningkatkan kesedaran mengenai warisan dalam kalangan orang ramai. Baik, Sarawak Heritage Society ataupun Persatuan Warisan Sarawak sebenarnya adalah satu NGO yang bukan non-partisan, non-profit dan non-government. Kita sebenarnya adalah satu pertubuhan atau satu persatuan yang menekankan kesedaran mengenai warisan. Kita bekerja dalam kerangka 3A utamanya. Pertama sekali adalah awareness, iaitu kesedaran. Kedua adalah advocacy, dan iaitu sokongan. Dan ketiga adalah advisory ataupun nasihat. Jadi dalam kerangka ini, itu cara kita bekerja adalah cuba menjadikan itu sebagai guideline kita dalam menerapkan kesedaran mengenai warisan. Dan bila kita lihat warisan ini besar sebenarnya, bukan sahaja skop dari sudut budaya, etnik dan kepelbagaian. Tetapi apakah definisi warisan yang ada dan perkara yang boleh dianggap sebagai warisan sebenarnya? Kadang-kadang orang mesti faham juga doktor. Apa sebenarnya yang dipadah warisan itu doktor? Okey, warisan satu term ataupun kataan yang actually sebenarnya luas. Ada yang mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diturunkan dari generasi terdahulu kepada kita dan dibawa ke masa hadapan, generasi yang akan datang. Itu adalah definisi umum. UNESCO mentafsirkan warisan sebagai satu peninggalan dari zaman dahulu yang memberikan sense of identity kepada komuniti ataupun society. Dan juga Sarawak Heritage Ordinance mendefinisikan warisan sebagai apa-apa artifak, antiquity, monumen dan sebagainya yang berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan ke atas dan mengikut signifikan setiap artifak itulah. Okey. Jadi kita tahu juga bagaimana kita dapat meneroka dan belajar untuk melindungi dan memelihara warisan cerita rakyat, arkeologi, binaan etnik dan alam sekitar sesebuah bangsa. Baik, sebenarnya apa kita dapat meneroka dan belajar untuk melindungi banyak cara sebenarnya. Kita boleh memberikan kesedaran umum, memberikan apa yang dimaksudkan dengan warisan. Mungkin ramai tidak sedar warisan itu sebenarnya bukan sekadar bangunan, bukan sekadar benda yang fizikal sahaja. Warisan itu juga benda-benda yang tidak ketara ataupun intangible heritage. Dan contohnya seperti warisan seni, craft, budaya, makanan, oral tradition ataupun cerita-cerita lisan. Itu semua perlu dipelihara. Bagaimana cara ni? Itu adalah cabaran untuk kita. Dan bila sentuh tentang warisan cerita rakyat ataupun ekologi, binaan, etnik dan alam sekitar ini, doktor cakap tadi ia perlu dikekalkan dan dijaga. Adakah dari sudut NGO yang ada sedia ada ni mungkin ada menghasilkan buku daripada cerita-cerita rakyat dari dahulu atau sebagainya macam mana? Baik, Sarawak Heritage Society
ada terlibat secara langsung memberi sokongan terhadap pengkarya-pengkarya, terutamanya dalam menghasilkan buku. Dan kita juga sedang aktif, terutamanya dalam musim pandemik ini, dalam menghasilkan conservation di luar kerangka museum, iaitu memberikan kesedaran melalui karya-karya video contohnya, ataupun measured drawing ataupun lukisan terukur. Dari situ kita sebelum ini juga telah bagi aktif dalam melakukan atau menganjurkan heritage trail, heritage walk dan talk dan lecture dan sebagainya. Secara aktif dan tidak aktif, kita terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam memberikan kesedaran itu. Ada juga ahli daripada society ini menghasilkan buku, ada juga yang secara endorsement sahaja, ada juga yang menghasilkan menganjurkan acara-acara yang berkaitan. So dari segi itulah Heritage Society terlibat dengan memberikan kesedaran mengenai warisan. Dan bila kita lihat penyampaian yang dilakukan secara virtual dan juga secara alam maya ini mampu mengetengahkan warisan budaya itu sendiri agar tetap dijaga tidak pupus di telan zaman. Dan selepas ini kita masih lagi banyak sebenarnya soalan nak kita utarakan bersama Dr. Atta bersama dengan Sarawak Heritage Society. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini tetap bersama kami di Sejahtera Asia. Okey, terima kasih kerana tetap bersama kami walaupun di blok yang terakhir ini, tapi anda tetap setia dengan ditemani kopi ataupun teh pagi-pagi ni. Sedapnya. Tapi kita tak boleh cakap tentang tu. Kita nak cakap tentang warisan kita dalam era digital ini. Masih lagi bersama dengan Dr. Atta. Jadi Dr. Atta, kali tu kita nak mengekalkan ataupun dalam keadaan pemuliharaan ataupun pemeliharaan di saat kita berada dalam pandemik COVID-19 tu, bagaimana Sarawak Heritage Society untuk mengekalkannya ataupun menjaga identiti sebenarnya. Dalam cabaran pandemik COVID-19 ini sebenarnya banyak membuka ke barangkalian baru. Jadi kita melihat secara dasarnya COVID-19 ini membuka jalan kepada virtual supplement ataupun virtual surrogate untuk perkara-perkara yang kita sebelum ini secara lazimnya dinilai ataupun dihargai secara fizikal. Jadi sekarang ini kita dapat semua orang ada akses kepada perkara-perkara ataupun aspek di dalam alam maya dan ada experience maya yang lebih familiar. Jadi warisan yang kita cuba terapkan di dalam cabaran COVID-19 ini kita mungkin boleh salurkan melalui digital media ataupun virtual channel. Jadi untuk melakukan ini dan mencapai ini kita perlu memahami dan memahirkan diri kita dengan digital tools ini. Jadi ada juga di antara ahli-ahli kami yang terlibat secara aktif dalam merencanakan dan juga merekodkan artifak-artifak ini secara digital. Dan ini insya-Allah akan dapat dilakukan sebelum hujung tahun ini. Antara salah satu apa yang kita ingin buat pada hujung tahun ini adalah untuk merekodkan satu bangunan Hokkien School secara menggunakan 3D scanner. Nah, insya-Allah kalau scanner. Ya, betul. Okey. Mana ke lokasinya pula? Apa dek? Lokasi. Lokasinya. Lokasi tempat. Lokasinya di Kuching. Dia Kuching dekat area reservoir belakangnya. Reservoir. Okey, faham. So if everything goes well, then insyaAllah it will. Kita akan start scan this building as a start. Okey. Dan bila kita lihat tentang pemuliharaan warisan budaya dan semuanya mungkin ada batasnya sebab ada pantang larang. Ada yang boleh kita polah, ada yang boleh kita polah, ada yang boleh kita perbaharui ataupun beri nafas baru atau ada pun yang kita masih kekalkan warisannya tetapi masih boleh diusik. Macam ni. Sarawak Heritage Society melalui kekangan tu. Ini kita lihat
bukan sebagai kekangan tapi mungkin sebagai satu added value dalam warisan kita di Sarawak. Warisan kita ini penuh dengan pantang larang seperti yang dikatakan tadi. Itu adalah identiti, itu adalah satu komponen yang unik yang mungkin tidak ada di dalam aspek artifak warisan di tempat-tempat lain. Dan instead of kita mencuba juga tidak menghormati pantang larang ini, lebih baik kita merujuk kepada yang pakar. Heritage Society bukanlah satu pertubuhan atau persatuan yang claim itself to be an expert, tapi kita bekerjasama dengan expert di luar sana. Kita kena tanya ahli yang betul, mungkin kita akan tanya komuniti tertentu mengenai pantang larang tersebut. Dan kita educate masyarakat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu adalah satu pendekatan untuk memanjangkan usia satu-satu warisan itu. Instead of kita takut tentang sesuatu warisan, lebih baik kita embrace dan kita hargai dan kita terokai dengan lebih. Bersamalah. Betul. Yep. Dan kita tahu juga mungkin Dr. Atta boleh kongsikan antara cabaran Sarawak Heritage Society yang dihadapi. Mungkin cabaran semasa untuk melakukan satu kerja dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan. Cabaran adalah of course ini merupakan satu NGO yang tidak berpartisan, is a non-partisan, non-governmental. Seringkali orang melihat mungkin persepsi masyarakat terhadap Heritage Society ini sebagai satu yang agresif dan sebagainya. Tapi tidak benar. Sebenarnya kita adalah menyokong sekiranya ada perkara yang tidak betul, itu adalah di mana kerangka advokasi itu memainkan peranan. Kita memberikan masyarakat kesedaran, dalam masa yang sama mengalih perhatian masyarakat terhadap sesuatu isu. Jadi di situlah beberapa kejadian atau perkara yang melihat kepada Heritage Society ini seolah-olah tidak sehaluan, contohnya dengan kehendak interest masyarakat ataupun interest stakeholders yang lain. Padahal kita sebenarnya ingin satu tujuan saja untuk menyelamatkan warisan. Untuk menyelamatkan warisan. Satu tujuan saja untuk menyelamatkan warisan agar warisan kita kekal dan tidak pupus di telan zaman. Terima kasih kepada Dr. Atta Nurandi, Esko apa nama teh? Ahli Exco Sarawak Heritage Society Kuching. Thank you Dr. Atta. Terima kasih. Ya, nanti sampai sini saja siaran Sejahtera ASEAN untuk hari ini. Dan seperti biasa, Wan Alif ada pantun. Pantun warisan. Pantun tu adalah warisan juga. Usah dibezakan miskin dan kaya. Ilmu dan amal itulah harta. Pantun penyambung warisan budaya, terjaga kuah sesama kita. Saya Wan Alif dan saya Jonathan Ding. Tapi sebelum kita menutup tirai Sejahtera Asia, ada music video Malaysia Prihatin untuk sempena dengan Hari Kebangsaan, Bulan Kebangsaan, Merdeka pasti di hati kita. Itu saja dari kami dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum dan bye-bye. Jumpa lagi. milik kita bersama, amanah bangsa junjung selamanya. Abadikanlah jiwa dan ragamu, teguh sinar cahaya